pen untuk buat apa-apa yang patut ya. Nota macam biasalah, seperti biasa nota kena buat ya. Okey, bab 10 gelombang bunyi. Bab 10 gelombang bunyi. Jadi dalam bab 10 ni ya, apa yang awak akan pelajari iaitu yang pertama apa dia? Yang tertera dalam kotak tu ya. Ciri-ciri gelombang bunyi. Okay, itu yang pertama. Ciri-ciri gelombang bunyi. Kemudian kenyaringan dan kelansingan bunyi. Ya, maknanya nyaring dan lansing. Lain itu maksud dia tu ya. Dan yang ketiga, fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. So, 3 perkara tu ya. Yang kita akan cuba fahami dalam bab 10. Kemudian antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan berdasarkan tajuk ni, tajuk gelombang bunyi ni, persoalan yang pertama, bolehkah gelombang bunyi merambat, istilah merambat ya, merambat sehingga ke dasar laut? Itu dia. Itu soalan pertama ya. Boleh ke tidak? Boleh ataupun tidak gelombang bunyi merambat sehingga ke dasar laut. Jadi perkataan merambat ni kita akan tengok nanti ya. Apa yang dikatakan merambat tu? Adakah merambat itu maksudnya boleh menembusi? Menembusi. Adakah maksudnya menembusi? Ya? Ataupun ada makna lain? Ataupun merambat ni satu istilah khas untuk gelombang. Ya? Yang kedua, bagaimanakah telinga bergerak balas terhadap bunyi? Telinga kita lah. Adakah telinga kita akan bergerak-gerak? Kan? Bila ada dengar bunyi, dia pun bergerak tak? Macam mana gerak telinga? Gerak macam telinga arnab ataupun telinga kucing. Adakah macam tu? Ataupun macam mana? Yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan gema? Gema ataupun echo. Dalam bahasa Inggeris panggil echo. Gema. Tahu tak gema? Bila kita panggil tu, ada lantunan. Suara kita dengar balik suara kita tu. Macam kita masuk rumah baru lah. Rumah kosong. Rumah baru, rumah kosong lah, maksudnya rumah yang tak ada lagi apa-apa peraba. Rumah baru kan. Bila kita bercakap, kita menjerit ke, ada lantunan. Yang keempat, apakah had deria pendengaran manusia? Had deria. Adakah kita boleh mendengar semua benda? Semut cakap pun kita dengar. Boleh tak dengar? Semut cakap. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita dengar, ada orang dengar tak? Ada orang dengar. Dia dengar. Ada orang boleh dia macam dia dengar bisikan. Itu bahaya juga. Dia dengar je orang cakap kan. Orang tu bisik, kita dengar juga. Maknanya sebenarnya ada had dia. Sama ada terlalu perlahan ataupun terlalu kuat. Kuat sangat pun tak boleh. Kan? Sekarang ni awak dengar suara saya kan, sedang molek lah, dengar tak? Cuba kaya saya bisik. Dengar tak? Dengar tak sekarang? Dengar juga, tapi perlahan Cuba saya menjerit. Saya mengajar. Apakah had deria pendengaran manusia? Dengar. Sangat dengar. Tapi dengar macam marah tak? Cikgu ni ngajar ke marah tak? Jadi itu kita boleh tahan lagi. Kalau sampai tahap pekak telinga. Menjerit betul kat telinga. Jadi manusia ni ada had dia. Maknanya berlebihan pun tak boleh, kurang sangat pun tak boleh. Kena sederhana. Kena sederhana. Tapi kalau bab pelajaran jangan pula sederhana je ya. Kalau boleh biarlah bagus. Bab belajar lah. Cikgu kata
pandai sangat tak boleh, bodoh sangat pun tak boleh, sedang-sedang lah. Bukan begitu itu dalam bab lain, ini dalam bab lain. Habis itu. Kemudian kita tengok tengok ni gambar saya tu gambar saya sedang diving. Okey, jadi satu makluman ni sedang fenomena yang berlaku, iaitu kejadian kilat dan guruh. Bila kilat dan guruh ni awak takut ke tak? Awak takut ke tak bunyi kilat dan guruh ni? Awak tak takut kan? Betul tak? Takut. Tak takut, awak tak takut. Sebab apa? Bila kilat guruh ni awak masih lagi main handphone. Betul tak? Kalau orang takut bila kilat guruh ni awak tak main dah handphone ni. Handphone tu letak orang kata. Ada setengah orang tu dia berani. Dia cas lagi. Betul dia cakap pula dalam telefon. Maksudnya tengah charging tu kilat guruh masih lagi. Dia berani betul dia. Dia takut ke apa? Takut apa dia kata? Dia kata kan. Ataupun pasang TV je tak? On TV. Tengah kilat. Ataupun guruh. Jadi hanya mungkin dia tak ada dia pendengaran lah mungkin dia tak dengar dia tak dengar pun bunyi kilat tu. Hanya rukun main kuat lagi kilat tu menyambar tapi dia relax itu orang yang tenang orang yang tenang ataupun yang sangat tenang sampai dia tak dengar apa yang berlaku di luar. Baik, jadi kilat ini merupakan fenomena yang disebabkan oleh nyah cas elektrik yang statik. Ini kita jumpa istilah ni dalam bab yang sebelum ni bab apa? Elektromagnet. Keelektrikan dan juga kemagnetan. Jadi getaran di antara zarah-zarah udara di langit didengar sebagai guruh. Di satu kilat, satu guruh. Guruh ni dia bunyi gitu je, kasar bunyi. Sayuk-sayuk kadang-kadang dengar. Dia sebenarnya getaran antara zarah-zarah udara di langit. Kalau kilat, dia menyambar. Dia ada bunyi, dia ada nampak tu kadang tu. Kat langit. Kita boleh nampak mintai kat tingkat kalau nasib tak baik kena kat orang tak. Banyak dah kes kan. Kes apa? Disambar petir ataupun kilat lah tu. Disambar petir ataupun disambar kilat. Jadi pernahkah anda perhatikan bahawa soalan yang tanya pernahkah anda perhatikan bahawa kita melihat pancaran cahaya kilat sebelum mendengar bunyi dentuman guruh? Pernah ke tak pernah? Pernah tak? Kita tengok pancaran cahaya kilat tu. Pancaran je. Sebelum mendengar bunyi dentuman guruh. Pernah ke tak pernah? Mungkin kita kata pernah. Okey, kita kata pernah. Ataupun kita pun tak pasti. Kan? Tapi sebenarnya, ni jawapan dia. Kilat dan guruh ni berlaku pada masa yang sama. Simultaneously. Cumanya, kelajuan cahaya dan bunyi ini merambat menerusi udara berbeza menyebabkan kelewatan ini. Kelajuan cahaya dan bunyi ini yang merambat udara ni, merambat ni sebenarnya ialah dia bergerak lah. Dia bergerak melalui. Itu maksud merambat ni. Merambat ni bergerak melalui. Boleh buat catatan situ. Merambat itu ialah bergerak melalui ataupun menerusi. Dia bergerak lah. Dia bergerak. Berbeza antara dia punya kelajuan tu, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi dia punya starting point tu sama. Jadi cahaya yang dipancar oleh kilat ni sampai ke mata kita dengan lebih cepat daripada bunyi dentuman guruh. Maknanya bunyi, dengar. Pancaran, mata. Melihat. Jadi cahaya daripada kilat dapat dilihat terlebih dahulu sebelum bunyi dentuman didengari. Okey, itu adalah hakikat yang sebenarnya. Okey, selesai itu. Kata kunci yang awak akan jumpa dalam bab ni antaranya ialah getaran, vibration, getaran, medium, gelombang, wave,
amplitude, frekuensi, gema, kelansingan, atra bunyi ataupun atra sound, had pendengaran dan juga sonar. Ya. Kita pergi pada page yang seterusnya. Subtopik 10.1. Ya, 10.1. Ciri-ciri gelombang bunyi. Jadi persekitaran kita ni penuh dengan pelbagai bunyi, macam-macam bunyi ada. Kalau kita duduk dalam bilik sekarang ni, bunyi apa? Siapa yang duduk dalam rumah, bunyi apa? Bunyi cikgu tengah cakap lah. Tak? Cikgu tengah mengajar. Mungkin bunyi kipas, kan? Kipas berpusing bunyi. Bunyi adik menangis tak? Kalau adik menangis, berebut telefon dengan abang. Ya? Ataupun abang rampas apa? Barang kesukaan dia. Bunyi-bunyi. Bunyi mak memasak. Menggoreng ikan kan? Nak makan tengah hari ni. Untuk anak dia yang tersayang, yang tengah kelas ni. Mak tengah menggoreng ikan, tengah masak gulai macam lagi. Bunyi perut, ada bunyi perut tak? Perut lapar, berdendang. Jadi bunyi ni adalah satu bentuk tenaga sebenarnya, satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh getaran. Ini getaran. Sebagai contoh, peralatan muzik dalam gambar foto 10.1 yang ni. Ni bunyi apa ni? Piano ni tak? Betul piano? Ni orang ni tiup piano ke apa ni? Apa nama Seruling. dia? Seruling. Seruling. Piano pula dah. Cikgu ni tak tahu ke saja je teh market. Jadi inilah mana bunyi. Kita tahu. Kalau kita tak tengok pun, kita dengar bunyi, kita tahu dah. Ini seruling ni. Kan? Lepas tu, yang ni bunyi apa? Kita tahu dah. Orang petik gitar. Ya? Petik gitar. Kemudian ini, orang pukul benda ni. Ni benda nama alat ni? Kompang. Kompang. Apa benda kompang macam ni? Gendang. Ya, ke gendang macam ni? Gendang ni biasa orang pukul dengan benda. Drum. Gendang ni biasa orang pukul dengan ada pemukul dia kayu dah. Ini benda nama dia tabla. Tabla, tahu tabla? Alat muzik orang India tak apalah. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi pentingnya alat muzik ini menghasilkan bunyi. Dan bunyi itu terhasil melalui getaran. Getaran. Kerana getaran pada mulut kita kan, kita bunyi, kita buat getaran. Tahu tak suara yang getar? Getar macam suara orang ketar kan? Dia ada getaran. Antara lidah dia dengan gigi dia. Kan? Cuba orang tak ada gigi. Suruh nyanyi. Macam mana? Ya? Orang tak ada gigi, orang tua suruh nyanyi. Memang teruklah bunyi. Lainlah bunyi dia. Bila gigi tak ada sebab apa, lidah dengan gigi dia tidak ada. Lidah tu ada lah. Gigi tu tak ada. Jadi sebutan jadi tak berapa tepat. Cuba sentuh bahagian luar tekak anda. Cuba sentuh bahagian luar tekak. Dengan hujung jari ketika bercakap. Tahu tak macam mana? Bolehkah anda merasai getaran peti suara? Tahu tak luar tekak? Ni luar tekak ni. Tengok saya punya video ni. Nampak ni. Ni luar tekak ni. Apa-apa, cuba tekan. Kita cuba apa? Cuba sentuh. Okay, cuba cakap. Cuba cakap. Saya suka belajar sains. Boleh tak kita rasa getaran peti suara? Boleh kan? Sebab tu ada orang tak boleh bercakap ni. Tak boleh bercakap sebab peti suara dia rosak. Jadi bersyukurlah kita kerana memiliki peti suara yang baik dan elok. Jadi untuk melihat ciri-ciri gelombang bunyi ni, mari kita kaji berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan dalam buku teks ni. Walaupun kita belajar secara teori, tetapi kita akan bincangkan dia.
Tengok yang A. Iaitu kita nak tengok bagaimana perambatan tu. Ya, bagaimana perambatan. Bagaimana perambatan memerlukan medium ya. Medium ni maksudnya memerlukan tempat, memerlukan ruang. Itu maksud medium. Dan kita gunakan balang kaca, okey. Kemudian kepingan polisterina, jam loceng, okey, jam loceng, dan pump vacuum. Okey, pump vacuum. Jadi kita pasanglah seperti mana gambar rajah. Kemudian kita bunyikan jam loceng tu. Ya, bunyikan. Jam loceng tu bunyi kering, okey, bunyi kan. Kita pun dengarkan bunyi atas. Macam mana bunyi tu. Kemudian hidupkan switch pump vacuum untuk menyedut keluar udara. Jadi tugas pump vacuum ni dia nak sedut, ya, nak sedut udara tu supaya berada dalam keadaan vacuum. Okey, seterusnya. Itu yang pertama ya. Maksudnya tadi aktiviti yang pertama ni bila udara ada yang tidak di-vacuumkan, jam loceng tu kita boleh dengar bunyi. Ya, tapi kalau kita sedut ya, dengan menggunakan pump vacuum, bagaimana, adakah jam loceng tu kita akan dengar? Itu ada soalan dia ya. Itu kita akan bincang nanti dalam buku SPS. Kemudian yang kedua, merambat pada kelajuan yang berbeza. Ya, kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza. Contohnya, kita guna bahan air dan tepung. Ini boleh buat di rumah ya. Radas yang kita perlukan bekas plastik dan juga jam loceng. Ini semua ada di rumah ya. Betul tak? Kalau yang A tadi, yang pertama tadi awak tak ada pump vacuum. Susahlah. Yang B, yang kedua ni awak boleh buat. Awak perlukan air, perlukan tepung, bekas plastik dan juga jam loceng. Mungkin jam loceng tu tahulah awak ada tidak ya. Kalau tak ada jam loceng, guna handphone ya. Baik, arahan dia sediakan 3 bekas plastik. Masing-masing diisi dengan udara, air dan juga tepung. Okey. Letakkan bekas plastik kosong yang berisi udara yang ditutup rapat di atas meja. Seperti gambar ni. Dan lekatkan telinga anda pada bekas tersebut. Cuba dekatkan ya. Dengar. Cuba dengar. Kemudian apa yang kita nak dengar? Kita nak bandingkan sebenarnya kekuatan bunyi tu. Ya, kita dengar loceng tu lah. Loceng ni. Ya, kita dengar tu. Kuat ke tak kuat? Dan medium yang kita letak atas meja. Letak atas meja. Kemudian ulang langkah 2 dan 3 menggunakan bekas yang berisi air dan tepung. Gilirlah tukar. Cuba isi air dalam bekas cawan tu. Kemudian dengar bunyi jam loceng tu. Macam mana? Kemudian gantikan pula dengan letak tepung pula. Macam mana? Ya, adakah ketiga-tiga menghasilkan bunyi yang sama kuat ataupun berbeza? Kalau yang kuat, siapa? Siapa yang paling kuat bunyi? Ya, macam tu ya. Baik. Kemudian aktiviti B ni, bunyi boleh dipantau dan diserap. Ciri yang pertama tadi maknanya, kita lihat tadi yang pertama, ciri yang kita nak perhatikan dari segi perambatan. Ya. Maknanya bunyi memerlukan medium untuk perambatan. Okay, itu pertama. Kemudian bunyi merambat pada kelajuan yang berbeza ya, dalam medium yang berbeza. Itu ciri yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu dari sini kita nak kaji bunyi ini boleh dipantau dan boleh diserap. Aktiviti dia kita gunakan ini. Ya, ini mungkin kita boleh juga buat di rumah. Sebab peralatan tak susah. Tiup cardboard. Kalau kita tak ada tiup cardboard, kita gunakan kertas kotak tu. Kotak yang tebal sikit tu, kotak yang mungkin kotak kasut ke, ataupun kotak air mineral, kita gunakan tu sebagai untuk apa? Ataupun tiup cardboard ni untuk tisu. Kita boleh gunakan yang tisu, tisu gulung tu kan, yang dalam tu, tisu gulung ataupun tisu untuk apa? Yang dapur tu ya. Boleh gunakan tu.
Kemudian jam randik analog. Analog ni mana ni yang guna jarum lah, yang bukan digital. Plastisin, mungkin tak ada kot kalau kat rumah ni. Kepingan kayu, kepingan logam ni apa sajalah, kepingan logam, besi pun boleh. Papan lembut, dan juga tuala. Kemudian awak susun seperti gambar rajah. Seperti gambar rajah ni, kemudian apa perlu buat ikut arahan dia. Kita susun tiup kabut P begini, tiup kabut Q begini, jam loceng anak jam randik. Kita tak guna jam randik pun tak apa, guna jam loceng pun tak apa. Kita tahu jarum dia tu dia. Bunyi jarum dia tu. Kita letak di hujung sini, kemudian kita dengar di sini. Dan di sini kita pisahkan dengan apa tu? Dengan papan lembut, papan lembut. Dan yang ni kita guna kepingan kayu. Kepingan kayu ni yang kita akan gantikan dengan kepingan logam sebagai, atau dah tu lagi tuala untuk kita gantikan. Kita gila-gila, kita nak tengok macam mana dari segi yang mana mempunyai yang memantul dan juga yang menyerap bunyi yang baik. Okey, ini aktiviti itulah. Okey, jadi penjelasan dia sebenarnya begini. Daripada aktiviti yang kita jalankan tadi, sebenarnya bunyi ni pertama dia memerlukan medium untuk merambat. Itu ciri yang pertama. Awak boleh tulis. Dari segi nak buat nota, awak tak perlu salin seperti buku teks. Saya nak ingatkan, tak perlu salin seperti dalam buku teks. Kalau kita nak ciri-ciri, kita je senarai je lah. Senaraikan saja ciri-ciri bunyi. Ciri-ciri bunyi. Pertama, memerlukan medium untuk merambat. Okey, ini pertama. Bunyi boleh merambat melalui pepejal, cecair dan gas. Okey, ini penjelasan dia, huraian dia. Huraian daripada ciri yang pertama. Tetapi tidak melalui vacuum. Tadi vacuum. Vacuum ni maksudnya keadaan tanpa udara. Sebagai contoh, ini dia penjelasan daripada aktiviti tadi. Apabila loceng dibunyikan, permukaan logam loceng akan bergetar. Permukaan logam loceng akan bergetar. Jadi zarah-zarah udara di sekeliling loceng akan turut bergetar dan berlanggar dengan zarah-zarah udara yang berhampiran dengan. Getaran inilah dipindahkan dari satu zarah ke zarah lain yang bersebelahan, tapi dalam bentuk gelombang. Ini dia. Dalam bentuk gelombang. Jadi bunyi ni dia cara dia memindahkan, cara dia dipindahkan daripada sumber kepada kita punya telinga ialah melalui bentuk gelombang. Dia bukannya macam anak panah arah gitu. Dia gelombang. Gelombang ni dia gitu, gini, sampailah ke tempat yang dituju. Dengan cara ini, loceng menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga pendengar. Okey. Itu ciri yang pertama. Kemudian kita tengok seterusnya. Aktivitinya ni, orang ni, dia mengetuk tukul. Mengetuk paku menggunakan tukul. Menggunakan tukul. Kemudian kita dapati bunyi. Macam mana bunyi dia? Sebab dia tukul, tengok dia ketuk apa? Dia ketuk pada dinding. Tengok dinding. Dinding kayu ke, dinding simen ke, besi ke, berbeza-beza. Katakanlah pepejal lah kita ambil untuk semua pepejal. Jadi kelajuan pemindahan bunyi dalam pepejal ni sangat tinggi. Sangat tinggi sebab kita balik kepada susunan zarah. Susunan zarah ni di dalam pepejal rapat-rapat. Apabila dikenakan tekanan kepada dia, zarah-zarah ni akan bergetar. Dia akan vibrate. Dan dia punya isi padu akan bertambah, kemudian dia punya jarak antara zarah ke zarah tu bertambah. Serta pemindahan bunyi tu, akan menjadi lebih cepat. Cepat sampai ke telinga kita dengan kuat. Mungkin berbeza dengan keadaan di dalam medium cecair.
Jadi kelajuan pemindahan bunyi dan cecair ini sedikit kuranglah berbanding dengan pepejal. Ya, sebab faktor kedudukan zarah-zarah cecair yang sedikit jauh berbanding dengan, tapi masih boleh dengar. Okey. Begitu juga dengan udara. Ya. Kelajuan pemindahan bunyi dalam gas, udara lah. Ni udara semua. Kita dengar bunyi kucing sedang mengiau. Dia lapar kan, ataupun dia, ibu kucing cari anak ke. Ya, kita dengar bunyi kucing bergaduh, kita dengar. Jadi disampai kepada telinga kita dalam bentuk gelombang. Cuma kalau dari segi bandingan antara pepejal, cecair dan gas, pemindahan bunyi pada medium pepejal lebih cepat berbanding dengan medium cecair ataupun gas. Sebabnya kedudukan zarah-zarah antara zarah-zarah tersebut yang jauh ataupun dekat. Ya. Okey, kita dengar bunyi apa? Contohnya ni, kapal terbang kan. Bunyi enjin kapal terbang dapat didengar kerana gelombang bunyi boleh merambat menerusi udara. Maksud ni, ciri bunyi adalah bunyi boleh merambat melalui pepejal, cecair dan juga gas. Gas tu udara ya. Jadi penjelasan tadi ya, ini penjelasan. Sebenarnya penjelasannya ni adalah daripada aktiviti yang pertama tadi, iaitu seorang tu dia ketuk paku pada dinding. Jadi bunyi yang dipindahkan dengan lebih cepat melalui lebih cepat melalui pepejal. Apabila zarah-zarah pada satu hujung pepejal mula bergetar, getaran itu menyebabkan zarah-zarah yang bersebelahan turut bergetar dengan pantas. Kerana apa? Kerana pepejal susunan zarah-zarahnya rapat antara satu sama lain. Ini saya dah beritahu tadi sebab dia. Bagi cecair ataupun orang yang dalam katakan diving kan. Dalam diving ni macam mana kita nak bercakap kan? Boleh ada komunikasi tak? Katakan. Dia boleh cakap. Dia katakan ini Syakirin. Katakan ini Syakirin. Ya. Ini Syakirin. Ini Danish. Tapi Danish rambut panjang. Perempuan ni lah. Tak apalah. Katakan Danish rambut panjang. Syakirin cakap benda. Boleh dia cakap gitu je. Oi, kau ni lapar lah, dia kata. Dengar tak Danish? Asal dengar tak? Kalau cakap tak dengar. Jadi dia kena ketuk tonggeh dia ni. Tapi dia kena belajar lah bahasa dia. Dia belajar dulu. Bukan main hentamnya. Dia ketuk. Kalau ketuk gini, maknanya gini. Tak. Oh lapar ni dia kata ni. Contoh. Kalau tak. Itu maknanya surat atas cepat sikit. Kan? Kalau tak. Jualah balik dia kata. Itu maksud dia. Maknanya daripada bunyi yang diketuk pada tonggeh tu, dia boleh dipindahkan bunyi tu. Dia pindah. Pindah. Dengar lah. Tapi lambat lah sikit. Dia ada panggil ni, macam saya sekarang ni sedang online dengan awak kan. Macam mana awak boleh dengar bunyi? Dengar lah sebab ada perhantaran gelombang lah. Gelombang, ada internet kan. Kadang-kadang saya cakap suara saya, mulut saya lebih cepat daripada suara yang awak dengar. Mulut saya dah gini lah, dah tutup. Tapi sebenarnya kita tengok tak sama lah mulut dia dengan suara yang keluar tu. Sebab penghantaran gelombang tu dia ada melalui medium udara ni, dia agak lambat sikit. Dia ada gap. Dia ada macam ada kelewatan. Ada kelewatan. Perasan tak? Untuk aktiviti yang kedua. Aktiviti yang ketiga ni dengan bunyi kucing. Jadi gelombang bunyi merambat melalui gas. Udara lah. Dengan sangat perlahan kerana susunan zarah-zarah gas yang berjauhan antara satu sama lain. Kalau lagi jauh bunyi tu lagilah lambat kita dengar. Kita
kita dengar tu dengar, tapi kita pun kadang-kadang kita pun tak dapat nak menentukan dia punya arah. Dulu kita pernah buat aktiviti masa form 1, ya, bunyi ni kita boleh tahu arah dia daripada mana, ya, dengan menggunakan pendengaran stereofonik, ya, stereofonik. Ingat lagi tak pendengaran stereofonik, ya, maknanya kedua-dua telinga. Kalau kita tutup telinga sebelah, kita akan menghadapi masalah, ya, untuk menentukan arah bunyi itu daripada mana. Ya, kita pun confused. Tapi kalau dua-dua kita tutup, dua-dua kita tutup telinga, kita masih dengar, tapi kita lagilah minimumnya kita nak menentukan arah daripada mana bunyi tersebut. Kalau telinga kita sihat, kita tak tutup telinga, maka kita sepatutnya boleh menentukan arah bunyi tersebut. Dan kita tahulah bunyi apa tu kan. Bunyi apa kita tahu. Oh, ini bunyi kucing, ini bunyi harimau, ya, ini bunyi gajah, macam-macam lah. Yang seterusnya, kita lihat pantulan dan penyerapan bunyi, ya. Pantulan dan penyerapan bunyi. Jadi bunyi boleh dipantul. Ini ciri yang seterusnya. Bunyi boleh dipantul dan diserap apabila terkena pada permukaan suatu objek. Permukaan. Bila sebut permukaan ini, nanti kita akan lihat permukaan yang macam tu. Permukaan yang menggerutu ke, permukaan yang kasar ke, tengok. Permukaan yang lembut ke, juga beza-beza. Ya? Jadi sifat ini adalah sama seperti sifat cahaya yang kita pernah belajar masa tingkatan 1. Ya? Jadi jumlah bunyi yang dipantul atau yang diserap ni bergantung kepada permukaan objek tu. Permukaan yang keras dan licin memantulkan bunyi yang baik. Contoh, dinding. Dinding rumah kita, dia keras daripada simen, daripada simen keras lah. Ataupun mungkin daripada kayu, keras. Dan dia bukan saja keras, dia licin. Licin. Jadi kalau dua ciri ini, dia package lah. Package ni keras dan licin, dia dapat memantulkan bunyi dengan baik. Ataupun rumah kita pasang jubin mama, pun merupakan pemantul bunyi yang baik. Untuk mengurangkan pantulan tu, mungkin kita pasang lansir, kita pasang kapet, permaidani, ya. Ataupun di dinding rumah kita ada letak papan gabus ataupun panggil softboard, ya. Ada sofa di rumah kita, ya. Sofa daripada fabrik, kain, daripada kulit ke, daripada semi leather ke, macam-macam lah. Jadi itu akan mengurangkan pantulan, ya. Kerana apa? Kerana objek-objek tersebut ataupun contoh-contoh tersebut merupakan contoh permukaan yang lembut dan kasar. Ya. Jadi kalau dia permukaan dia lembut dan kasar, dia merupakan penyerap bunyi yang baik. Ya. Macam tu. Macam kita punya dewan sekolah dulu, ingat lagi tak? Dewan sekolah kita, ya, dewan perdana. Sebelum ada penyerap bunyi, kita punya dewan tu bergema. Betul tak? Bila bercakap tu guna mic, mic itu memanglah menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi itu dia lantun balik sampai berkali-kali sampai kita pun tak tahu benda dia cakap. Ya? Buat dengar je lah. Ya? Tengok gaya muka tu macam dengar, tapi satu haram tak dengar. Ya? Satu haram tak faham sebab gema. Kemudian buat perubahan, ya? Letak apa? Letaklah penyerap bunyi yang tampal kat dinding tu. Yang dibuat daripada apa? Span, daripada bahan yang lembut lah, kain. Jadi kuranglah sikit, walaupun masih ada, tahanlah sikit. Ya? Jadi itu contoh penyerap bunyi yang baik. Baik, selesai itu. Habis. Jadi kita nak tengok latihan formatif 10.1. Ada soalan tak sebelum tu? Ada tak faham ke? Ada soalan?
Satu lagi saya nak awak buat, bila nota tu kalau boleh awak buat juga dalam bentuk iting Boleh tak? Awak tahu tak bentuk iting yang sesuai untuk salah satu perkara tu? Kita ada banyak kan peta iting ni. Tahu tak Syakir ni? Peta iting. Peta iting. Tahu tak? Peta iting pun boleh digunakan untuk buat nota Peta apa? Peta bulatan. Peta bulatan bulat. Ini biasanya peta konsep. Konsep. Contohnya kita nak tulis bunyi. Bunyi. Ataupun kita nak sebut apa-apa sajalah kita tulis je apa-apa point di sini. Tanpa tak kisah. Itu bulatan. Peta buih. Peta buih ni biasanya untuk kita nak bagi ciri-ciri macam ni lah. Kita buat macam ni, kita tulis ciri-ciri gelombang bunyi. Ada 1, 2, 3, 4 contohnya ataupun ada lebih daripada tu buat ada 5 tu. Lepas tu isi macam ni. Isi peta buih. Jadi peta iting ni sangat digalakkan sangat digalakkan untuk digunakan. Okey, peta buih. Jadi peta buih ni untuk menerangkan ciri-ciri ke fungsi ke boleh. Jadi tak semestinya bila nota ni awak buat cara tradisional. Tradisional ni maksudnya awak tulis ayat lah. Macam karangan tu. Buat macam ni pun okey. Sangat-sangat digalakkan lah. Ataupun nak, kalau misalnya melibatkan perbezaan ataupun persamaan, peta buih berganda. Buih berganda. Berganda untuk nota jenis persamaan dan juga perbezaan antara dua perkara. Contohnya, katakan kita nak bezakan antara satu, ini katakan, ini contoh je lah katakan A dengan B yang sama tengah. Apa yang sama antara kedua ni? Sama satu, sama yang kedua, kan? Sama yang ketiga, katakan ada 3 persamaan contoh. Yang sama. Yang berbeza, katakan ada 4. 1, 2, 3, 4. Buat 1, 2, 3, 4. Ni yang beza. Dan kalau boleh kita susunlah, biarlah yang beza tu, dia punya susunan tu sama lah. Sama. Maksudnya beza yang pertama, nyatakan yang ni. B1, beza 1 dengan beza 2. Tengok ciri lah, tengok ciri. Ini beza yang ketiga dengan B yang 4. B5, B6, B7, B8 katakan. Ini S1, S2, S3. Jadi dalam nota awak tu, dalam awak nak hantar saya nanti, lepas-lepas ni kalau boleh buat betul peta iting lah. Tapi tak semualah kita perlu buat peta iting, ada juga perlu cara biasa. Ataupun nak buat peta pokok, nak buat peta pokok, peta alih lah, peta pokok. Peta pokok macam mana? Kalau mesti ada pengelasan kalau ada kelasan satu, kita nak buat ada 3, ada jenis lah, jenis-jenis. Nak buat jenis A, jenis B, jenis C. Kalau ada lagi dia punya uraian dia, mungkin uraian dia, contoh lah kan. Kita buat lah. Jadi ni peta iting. So sebenarnya dalam penilaian untuk pencerapan nanti tu, saya harapkan ada murid yang buat peta iting ni. Bukan cara biasa saja. Okey, kalau ini melibatkan kalau pergelasan. Kan ada dalam bio, ada dalam bio.
dalam sains ni. Betul. Okay, ada soalan tadi? Balik kepada pelajaran kita 10.1. Setakat ni belajar yang saya terangkan boleh faham tak? Ya. Ciri-ciri gelombang bunyi. Ya. Ada tak? Boleh faham tak? Boleh ke tak? Mana respon? Boleh. Boleh ya. Seorang yang boleh kan? Yang lain boleh tak? Boleh. Boleh, bagus. Jadi kita tengok latihan formatif 10.1. 10.1 kalau kita bincang ni senang sikit awak nak buat nanti ya. Pindahkan balik dalam buku. Nyatakan 4 sumber getaran yang menghasilkan bunyi. Okey. 4 sumber getaran. Ada dalam nota tadi. Ya. Ada nak beritahu? Siapa nak jawab? Nyatakan 4 sumber getaran yang menghasilkan bunyi. Siapa nak cuba? Bagi satu dulu. Boleh siapa cuba? Tidak saya sebut nama. Siapa nak cuba? On-kan mic boleh tak? On-kan kamera. Boleh tak? On-kan kamera. Saya akan tanya seorang ya. Getaran yang menghasilkan bunyi. Okey, apa sumber? Ada tak yang cuba? Ada tak? Ada ke tak ada nak cuba ni? Siapa nak cuba? Soalan pertama. Baru belajar tadi. Apa sumber getaran? Ada ke? Tak ada orang nak jawab? Ada orang tak ni? Ada orang ke tak ada ni? Cikgu kalau tepukan tu cikgu. Apa dia? Tepukan. Tepukkan. Ya cikgu. Clapping. Tepukkan. Tak kisahlah. Apa saja sumber getaran. Yang pentingnya dia menghasilkan bunyi. Sumber. Orang kata tepukkan boleh. Lagi? Apa lagi? Tepukkan kan menghasilkan bunyi. Kan? Tapi kalau tepukkan ni dia punya medium dia apa dia? Udara kan? Tiupan cikgu. Betul tak? Kalau tiupan cikgu. Tiupan. Macam bersiul tiup ke. apa? Kena sebut spesifik ya. Kata dia orang kata tepukkan. Tepuk tangan ataupun tepukkan lah. Lepas tu ada yang jawab tadi apa tadi? Ada yang jawab sepakkan bola. Sepak. Jadi sepak bola tu bunyi apa? Bunyi macam mana? Apa sajalah sumber daripada sama ada radio,
TV, ya, Gesekan cikgu. muzik, ya, alat muzik, ya, ataupun aktiviti sukan, apa sajalah, hasilkan 4 hasilkan, nyatakan 4 sumber getaran. Tapi ingat bila sebut getaran ni, contoh yang paling tepat bila sebut getaran, istilah melibatkan fizikal ataupun pepejalan. Okey, sebab getaran. Jadi pemindahan bunyi yang melalui pepejal adalah lebih tepat dinyatakan. Ya. Contoh tadi aktiviti kita bunyi, kita nak dengar bunyi jam dan mediumnya adalah meja. Ya. Maksudnya kita letakkan jaloceng tu jangan dihubungkan dengan meja. Meja tu pepejal lah. Dan kita dengar, kita letak udara dalam cawan, kemudian kita letak tepung, kita letak air kan. Maknanya tapi tak ada salah. Yang tetapi lebih tepat saya kata tadi sebab getaran. Getaran ni lebih sesuai untuk medium pepejal. Jadi bagilah apa-apa contoh medium pepejal. Okay, yang kedua, tandakan right pada pernyataan yang betul tentang gelombang bunyi. A. Gelombang bunyi hanya boleh dipantulkan. Betul tak? Gelombang bunyi hanya boleh dipantulkan. Betul ke tak? Sebab dengan perkataan hanya. Tak. Hanya boleh. Tak Selain pada dipantulkan, dia boleh apa lagi? Menyerap. Boleh juga diserap So maknanya salah Okey, kemudian sikit lagi angkasawan di angkasa lepas boleh. Ini tadi awak tak payah buat apa-apa lah sebab kita nak write je kan. Kosong je lah. Okey. Angkasawan di angkasa lepas boleh mendengar bunyi dengan lebih jelas berbanding dengan bumi. Betul tak? Ya, angkasawan di angkasa lepas dia boleh mendengar bunyi dengan lebih jelas berbanding dengan bumi. Betul ke salah? Salah cikgu. Sebab apa di angkasa lepas tu tak berapa jelas? Sebab apa? Siapa tahu? Siapa tahu ni memang dia hebat lah. Sebab apa? Sebab apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Sebab angkasa tak ada oksigen cikgu. Tak ada oksigen. Jadi kalau tak ada oksigen, apa kaitan tu? Apa kaitan dengan ni? Dengan bunyi tu? Bukankah oksigen tu untuk nafas? Sekarang ni bunyi bukan nafas ni. Apa satu benda yang pedang tadi tu? Ada satu aktiviti tu yang kita apa? Kita guna apa? Pump apa? Bila kita guna pump tu, jadi bunyi jaloceng tu tak didengari. Jaloceng tu dia belaga dengan dia punya dinding tu, dengan dinding dia, tapi kita tak dengar. Bila tu. Tak tahu lah jawapan dia. Sebab apa? Sebab dengan selepas tu apa dia? Tak ada seorang jawab. Macam mana yang lain? Is Daniel? Awak macam mana? Cepat ni, nak habis ni. Tak ada? Lambat macam ni.
Kerana faktor vacuum. Internet is lambat cikgu. Vacuum. Di angkasa lepas, jadi dia udaranya vacuum. Ya. Jadi vacuum tu maksudnya udara tiada. Sebab tu pakaian angkasawan tu di sana tu tak sama pakaian di bumi. Tak sama. Kan? Sana udara sana vacuum. Mana tak ada oksigen. Okey. Tapi oksigen tu betul lah untuk bernafas. Tapi dari segi bunyi, maknanya kita sebut kataan vacuum. Maknanya bunyi tidak boleh dirambat dalam keadaan vacuum. Dalam keadaan vacuum, ya. Jadi tak boleh juga. Okey, C. Gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Betul tak? Memerlukan medium. Betul salah? Betul. Okey, betul. So, ini betul, ya. 3. Dinding pawagam biasanya dilapisi dengan papan lembut yang nipis. Soalan dia, apakah kegunaan papan tersebut? Papan lembut dia lah. Untuk apa? Apa kegunaan papan lembut tu? Untuk menyerap bunyi. Untuk menyerap bunyi. Kenapa? Kenapa papan lembut tu untuk menyerap bunyi? Dia merupakan penyerap bunyi yang baik, ya. Biasalah, apa kegunaan papan tersebut? Untuk menyerap bunyi daripada pawagam tu lah, ya, bunyi dia punya sound system dia tu, supaya tidak ada gema, kerana permukaan yang lembut, ya, merupakan ciri penyerap bunyi yang baik. Okey, selesai yang tu. Habis kita punya perbincangan untuk kelas hari ini, ya. Sebagai kerja, buku SPS. Okey, buka buku SPS ini sebagai homework. Buka surat 136. Ya, 136. Satu je. Ya. Daripada aktiviti 135 lah. Dia punya cerita dia tu daripada 135. Tapi nak jawab tu muka surat 136. Okey, SPS 136. Okey, ini hantar. Selain pada nota, selain pada yang ni, buku SPS 136. Jadi itu sajalah kita punya perbincangan kita untuk hari ini. Sebelum kita berakhir, kita nak ambil, cikgu nak ambil attendance lah. Ya, nak ambil attendance. Jadi sila onkan kamera, ya. Sila onkan kamera untuk evidence.